presentation hari ini saya akan terangkan tentang definisi perkawinan dari segi bahasa dan juga dari segi istilah syarak. Selain itu saya akan terangkan juga tentang definisi adat resam. Jadi pertama sekali kita pergi kepada definisi perkawinan mengikut dari segi bahasa. Dari segi bahasa, perkawinan ini didefinisikan sebagai berkumpul ataupun bercampur, manakala dari segi istilah syarak pula ia didefinisikan sebagai proses menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan. Selain itu ia juga merupakan ia juga proses menyatukan lelaki dan wanita yang telah pun dewasa ataupun yang telah pun akil balik dengan tujuan untuk membina sesebuah keluarga. Seterusnya kita pergi kepada adat resam. Adat resam ini didefinisikan sebagai upacara dalam perkawinan yang akan dilaksanakan secara meriah dan penuh adat istiadat. Adat resam ini mampu mengubah keadaan majlis menjadi lebih menarik, lebih sempurna, lebih meriah dan juga lebih akan dilihat lebih terancang majlis tersebut. Adat resam yang masih dikekalkan di Malaysia dan masih dilaksanakan oleh masyarakat Melayu contohnya adalah adat merisik, meminang, adat berinai, bersanding dan juga adat nikah. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Fatin Ala binti Zakri dan saya akan membentangkan mengenai kajian literatur. Objektif yang pertama adalah mengenai mengkaji adat perkahwinan Melayu. Di dalam objektif ini, saya telah menjumpai 3 bahan iaitu 2 artikel, 1 merupakan berita online. Artikel yang pertama bertajuk dari halaman rumah ke Dewan Merak Kayangan yang menyentuh mengenai proses awal dalam sesebuah perkahwinan dan juga memasukkan beberapa perkara ataupun komponen yang selalu ada dalam perkahwinan seperti tarikh, lokasi dan sebagainya. Artikel yang kedua adalah mengenai tepak sirih komunikasi bukan lisan dalam adat perkahwinan Melayu dan juga ia menyatakan mengapa tepak sirih ini perlu ada dan jika tidak ada, ia mengatakan seseorang itu tidak tahu mengenai adat perkahwinan Melayu dan juga seperti yang kita tahu, ia selalu ada dalam proses meminang, bertunang dan juga perkahwinan tetapi ia juga digunakan pada malam pertama pasangan pengantin. Seterusnya adalah mengenai mempelai Cina yang memilih adat perkahwinan Melayu. Mempelai Cina ini telah mengenakan busana pengantin seakan hang tua dan juga tuan teja. Ia juga masukkan beberapa adat perkahwinan Melayu seperti adat merenja sahih tawa, pala kompan dan mengamangga serta lain-lain. Seterusnya adalah mengenai objektif yang kedua mengenai kepentingan mengekalkan adat perkahwinan Melayu. Setelah menjumpai satu berita online yang menyatakan 90% berpendapat perkahwinan Melayu dipengaruhi oleh unsur luar. Di dalam berita ini, pengarang ada menyatakan perkahwinan Melayu penting supaya ia sentiasa dihormati, diingati dan juga generasi akan datang tahu apakah keunikan yang ada dalam perkahwinan Melayu. Itu saja daripada saya. Seterusnya akan disambung oleh Rozaifah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Rozaifah binti Kamal. Saya dari IM2463 SD2. Hari ini saya akan membentangkan objektif kedua iaitu mengenal pasti kepentingan mengekalkan adat perkahwinan kaum Melayu. Dalam buku yang dikarang oleh Yasmin Siddiq, Jurnal Melayu bilangan 17 pada tahun 2008 yang bertajuk Sopan dan Anggun, Gaya Pengantin Bertuduk, utusan Publication Kostum Islamik, pengarang ada menggariskan bahawa kepentingan mengekalkan adat resam dalam perkahwinan masyarakat Melayu adalah untuk mengekalkan identiti budaya bangsa untuk kepentingan nasional. Kepentingan nasional dalam sesebuah masyarakat penting untuk memastikan setiap adat perkahwinan akan terus diamalkan pada masa yang akan datang dan tidak dilupakan dari perubahan zaman. Contohnya, pakaian tradisional yang digunakan semasa majlis perkahwinan iaitu pakaian tradisional diperbuat daripada songket dan kain tenun Melayu yang melambangkan kepribadian Melayu. Kehebatan pakaian tradisional ini menjadikan si pemakai nampak lebih bergaya dan sopan. Seterusnya,
Objektif yang ketiga iaitu cabaran untuk mengekalkan adat perkahwinan kaum Melayu. Berita utusan online yang bertajuk Kembalikan Perkahwinan Tradisi oleh Norizan Abdul Muhid. Beliau ada mengatakan bahawa cabaran untuk mengekalkan adat perkahwinan kaum Melayu ialah pengaruh Barat. Hal ini kerana pengaruh Barat ni telah menyebabkan cara berfikir orang Melayu yang ke arah lebih moden dan terbuka. Masyarakat Melayu sudah memikirkan sesuatu yang lebih mudah dan cepat. Contohnya perkahwinan yang lebih cepat. Dan tidak mahu mempercayai pantang larang dan juga petua yang diamalkan sejak turun-temurun kerana menganggapnya karut dan tidak masuk akal. Kesannya dapat kita lihat dari segi pakaian Barat yang telah diterapkan dalam majlis-majlis perkahwinan orang Melayu dan tidak lagi memakai pakaian tradisional seperti kain soket dan kain tenunan. Assalamualaikum, saya Nur Fazlinda, nombor pelajar 2019256716. Di dalam video ini, saya akan membentangkan adat perkahwinan kaum Melayu dan kepentingan mengekalkan adat perkahwinan kaum Melayu. Adat perkahwinan kaum Melayu mempunyai dua fasa, iaitu fasa yang pertama adalah pra-perkahwinan dan fasa yang kedua pula adalah perkahwinan. Di mana pada fasa pra-perkahwinan ini, mempelai atau bakal pengantin akan melalui proses merisik dan bertunang. Merisik adalah satu proses di mana usaha keluarga pihak lelaki terhadap keluarga pihak perempuan untuk mempertemukan jodoh antara teruna dan dara. Dan merisik ini akan merupakan satu pertemuan antara wakil lelaki dan wakil perempuan untuk memeteraikan satu hubungan. Semasa proses merisik ini, pihak keluarga perempuan akan menilai ciri-ciri lelaki tersebut. Antaranya adalah rupa, latar belakang pendidikan, tingkah laku, latar belakang keluarga dan sebagainya. Setelah pihak keluarga bersetuju untuk menjadikan lelaki ini antara sebahagian keluarga mereka, maka berpindah pula kepada proses peminangan antara pihak keluarga lelaki dan pihak keluarga perempuan. Masa proses peminangan atau lebih dikenali sebagai pertunangan, akan ada perkara yang diambil kira, iaitu yang pertama wang hantaran, yang kedua sumbangan semasa pertunangan dan yang ketiga ketua kampung sebagai jurucakap untuk majlis itu berlangsung. Highlight daripada majlis pertunangan seperti yang kita tahu, dalam adat perkahwinan Melayu adalah berpantun. Bahawasanya ini adalah satu kemestian, iaitu adat berpantun dalam proses peminangan untuk mencantikkan atau memeriahkan lagi majlis tersebut. Sebelum perkahwinan berlangsung akan ada majlis-majlis yang diadakan sebelum melangsungkan perkahwinan tersebut. Antaranya adalah adat berkampung. Adat berkampung ini akan lebih dikenali sebagai adat bergotong royong atau rewang. Ini adalah untuk memanggil saudara mara atau jiran tetangga bagi membantu lagi memeriahkan majlis dan membantu dalam persediaan majlis. Dan ketua adat akan dilantik dalam majlis berkampung itu untuk memastikan segala keperluan dipenuhi. Selain itu juga, sebelum majlis perkahwinan, pengantin akan melakukan adat berias, iaitu mengikir gigi atau menggunting rambut. Hal ini adalah untuk mempercantikkan atau menaikkan lagi seri pengantin semasa majlis perkahwinan. Sebelah sudah majlis perkahwinan untuk kedua-dua mempelai, di mana dalam majlis perkahwinan ini terdapat persandingan rajin sehari di mana kedua-dua mempelai akan bersanding di atas pelamin. Seterusnya adalah bunga telur atau pulut kuning, di mana bunga telur ini adalah simbol kepada kesuburan, untuk mendoakan kesuburan kepada mempelai. Yang ketiga adalah pula sesi balas-membalas antara tetamu dan keluarga pengantin, di mana tetamu akan memberi sagu hati ataupun hadiah yang berupa hadiah ataupun wang. Seterusnya pula adalah silat pengantin, di mana silat pengantin ini adalah sebuah persembahan untuk disembahkan kepada pengantin bagi memelihara adat perkahwinan kaum Melayu itu sendiri. Dan yang terakhir adalah mak andam atau juru hias, di mana mak andam ini adalah yang bertugas untuk mencantikkan dan menaikkan seri lagi, terutamanya pengantin perempuan. Kepentingan pengekalan adat perkahwinan kaum Melayu adalah untuk warisan generasi akan datang, di mana generasi masa kini menghadapi pelbagai cabaran seperti pengaruh budaya luar dalam perkahwinan dan kecanggihan teknologi pada masa kini. Pengekalan
adat budaya adalah sangat penting untuk mengekalkan identiti budaya bangsa untuk kepentingan nasional. Adat budaya adalah sangat berkait rapat dengan agama dan kepercayaan, di mana jika adat dan budaya ini bertentangan dengan agama Islam, tidak patut untuk dilaksanakan. Kepentingan nasional akan terjaga apabila kita tidak menghilangkan adat resam perkahwinan kaum Melayu, di mana contohnya seperti memakai pakaian tradisional kaum Melayu semasa perkahwinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atika Binti Sohadi. Saya dari kelas IM 2463 ST2. Saya akan menghuraikan beberapa cabaran dalam mengekalkan perkahwinan adat kaum Melayu. Pada ketika ini, perkahwinan dengan mengikut budaya barat telah menjadi kebiasaan di dalam kalangan masyarakat Melayu. Kita dapat lihat ketika majlis perkahwinan akan ada satu acara, iaitu acara memotong kek. Pada acara ini, kedua-dua mempelai dikehendaki untuk menaiki ke atas pentas untuk memotong kek, lalu saling menyuap antara satu sama lain. Cabaran seterusnya adalah di mana pengantin menggunakan khidmat catering dan perancang perkahwinan untuk menguruskan majlis perkahwinan mereka. Ini dikatakan sebagai cabaran dalam mengekalkan perkahwinan adat kaum Melayu kerana pihak catering akan menyediakan makanan untuk hidangan kepada tetamu majlis. Mereka akan menyediakan kesemuanya tanpa campur tangan orang lain. Jika diikutkan adat kaum Melayu, proses menyediakan bahan-bahan masakan, proses memasak, menghidang melayani tetamu dan mengemas akan dilakukan oleh penduduk setempat serta ahli keluarga. Di samping mereka akan bergotong royong. Aktiviti yang dilakukan beramai-ramai ini adalah pakatan bersama penduduk setempat. Cabaran terakhir adalah pengaruh selebriti. Selebriti di negara kita ini merupakan antara pengaruh terkuat kepada masyarakat. Apa yang mereka lakukan sudah pasti akan menjadi ikutan dan seringkali perbuatan mereka itu akan menular. Sudah menjadi kebiasaan para selebriti di negara ini, apabila mereka berkahwin, mereka akan mengadakan majlis perkahwinan secara besar-besaran. Yang sering menjadi ikutan pengantin Melayu adalah dengan mengadakan majlis di dalam dewan. Selebriti gemar mengadakan majlis di dewan untuk mengundang tetamu yang ramai, dekorasi majlis yang lebih moden dan luas, pelamin yang tinggi. Kesimpulannya, adat perkahwinan Melayu perlu dikekalkan supaya ia tidak dilupakan oleh generasi yang akan datang. Itu saja daripada grup saya. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.